Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada semua. Saya Nur Zuraini binti Nordin dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja seminar saya yang bertajuk Hubungan Sikap dengan Pencapaian Akademik Murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Menengah. Dari aspek pengenalan, sikap bersifat fikiran terhadap sesuatu aspek yang akan menolong seseorang untuk bertindak. Sikap bahasa dapat diikuti dari aspek pandangan masyarakat terhadap bahasa itu sendiri seperti gramatis, sedap didengar dan mudah dipelajari. Sikap yang positif maupun negatif kepada bahasa dipengaruhi oleh punca yang berkait dengan budaya, sosial, ekonomi, agama dan politik terhadap sesuatu bahasa. Menurut Nur pada tahun 2016 mengatakan bahawa bahasa Melayu memainkan peranan penting untuk membolehkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia untuk berkomunikasi, menjalinkan hubungan yang mesra serta memupuk perpaduan kaum. Tahap pencapaian akademik murid juga sentiasa menjadi ukuran terhadap pembelajaran dalam kelas. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan amat membantu murid bagi menaikkan sikap positif dan bermotivasi bagi mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan di sekolah menengah adalah proses berterusan untuk perkembangan potensi individu yang cemerlang dalam akademik bagi mewujudkan seseorang dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dari aspek pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu pula, guru dan pelajar sama-sama perlu memiliki sikap dan minat yang tinggi untuk memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, penguasaan bahasa seorang murid juga bergantung kepada sikap guru terhadap pengajaran bahasa dalam pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan ini, pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di dalam kelas akan memudah didalami oleh murid. Oleh itu, guru-guru merupakan orang yang berperanan penting dalam memastikan corak penyampaian sesuatu mata pelajaran itu sama ada berkesan ataupun sebaliknya. Bagi permasalahan kajian, proses pengajaran dan pembelajaran sering dikaitkan dengan sikap dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah bagi meningkatkan pencapaian murid di sekolah dan melahirkan insan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Namun, terdapat beberapa masalah yang timbul dari segi sikap pencapaian akademik murid dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah menengah. Pertama, pembelajaran bahasa Melayu di dalam kelas diakui pembelajaran yang membosankan oleh murid. Menurut Owen Ginseng pada tahun 2018, dia mengatakan pembelajaran secara berpusat merupakan kelemahan guru kerana tiada pendekatan yang menghiburkan pelajar semasa pembelajaran. Warga pendidik perlu menggunakan pendekatan didik hibur dalam menarik minat pelajar. Hal ini kerana suasana menyeronokkan semasa belajar akan mewujudkan aura yang positif. Keadaan ini akan menjadikan pelajar mudah tertarik dengan subjek bahasa Melayu yang diajar oleh guru semasa di dalam kelas. Selain itu, perbezaan jantina juga mempengaruhi sikap murid di dalam bilik darjah. Menurut Muhammad Rosmani Muhammad dan Hafizah Zulkifli pada tahun 2020, pelajar perempuan lebih positif terhadap pembelajaran bahasa Melayu berbanding murid lelaki. Seterusnya, murid juga bermasalah dari segi pencapaian bahasa Melayu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan peperiksaan mereka. Menurut Abdul Rasid Jamian pada tahun 2016, penguasaan bahasa Melayu yang lemah dalam kalangan murid disebabkan kurangnya tumpuan dalam pembelajaran, terutamanya penulisan karangan bahasa Melayu. Menurut Khairul Nizam dan Wan Munah Ruzana pada tahun 2017, masalah penguasaan bahasa Melayu di peringkat sekolah mempengaruhi pencapaian murid sekaligus mempengaruhi prestasi pencapaian akademik murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah. Oleh itu, kajian berkaitan sikap dalam mempengaruhi prestasi murid dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah menengah perlu dilaksanakan. Hal ini sedikit sebanyak dapat merungkai dan menjawab segala permasalahan yang timbul. Berdasarkan permasalahan kajian, maka objektif kajian adalah untuk yang pertama, mengenal pasti tahap sikap murid dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah menengah di daerah Pacok. Yang kedua, mengenal pasti tahap pencapaian akademik murid di sekolah menengah di daerah Pacok. Seterusnya, mengenal pasti hubungan antara sikap dengan tahap pencapaian akademik murid di sekolah menengah di daerah Pacok.
Hasil kajian lepas merupakan perkara penting yang diterapkan dalam kajian ini. Sebelum itu, terdapat pelbagai kajian lepas yang menyentuh tentang isu antarsikap dengan pencapaian akademik murid dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah. Menurut Zamri Mahmud, 2016, mengatakan murid mempunyai sikap untuk mendapatkan kejayaan dalam peperiksaan. Kegagalan murid sebenarnya kerana mungkin murid tidak berfikir secara kreatif dan kritis. Sistem persekolahan yang kurang memberi penekanan terhadap tugas perkembangan daya pemikiran murid menyebabkan permasalahan ini tumbuh. Penubuhan guru tertumpu untuk menghabiskan sukata pelajaran dan murid menjalani peperiksaan dan menyelesaikan sukata pelajaran. Dari aspek pencapaian akademik murid, Nur Rashikin Abu Bakar et al. 2015 mengatakan pencapaian akademik murid adalah alat kecemerlangan sesebuah sekolah. Antara punca yang memberi kesan kepada pencapaian akademik murid di sekolah adalah sikap murid di sekolah. Hal ini kerana sikap merupakan perkara paling berkesan dalam meningkatkan pencapaian akademik murid. Sikap adalah punca utama yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sekolah yang mempunyai pencapaian akademik murid yang optimal. Mengikut Hanita Muhammad Yusof dan Nur Zaini Azman 2018 pula turut mengatakan bahawa pencapaian antara murid lelaki dan perempuan yang tidak seimbang, di mana terdapat murid perempuan mencapai pencapaian akademik yang lebih baik daripada murid lelaki. Murid lelaki juga dikatakan kurang aktif di sekolah dan pencapaian yang lebih rendah berbanding murid perempuan. Pencapaian akademik memihak kepada murid perempuan berbanding murid lelaki yang menyebabkan timbulnya isu ketidakseimbangan antara gender. Aspek pembelajaran pula, kebanyakan murid sekolah menengah lebih suka belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan bermain. Hal ini sikap dapat mendorong murid untuk merangsang perasaan ingin tahu mengikuti proses murid merangsang perasaan ingin tahu murid untuk mengikut proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Justru Abdul Rasid Jamian et al. 2016 menegaskan dalam kajiannya bahawa pengajaran dan pengajaran bahasa perlu kreatif agar menarik minat pelajar. Metodologi. Reka bentuk kajian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif, iaitu kaedah kajian tinjauan. 2. Responden. Responden kajian seramai 240 orang murid di 4 buah sekolah daerah Pajak Kelantan. Responden ini dipilih secara mudah. Sulaiman Izruman, soal selidik yang diupasakan daripada kajian Nur Haziratul Fatihah pada tahun 2017, terbagi pada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A ialah demografi, bahagian B berkaitan dengan sikap murid, bahagian C berkaitan pencapaian akademik murid. Soal selidik ini menggunakan 5 skala Likert. Teknik penganalisis data. Penganalisis data menggunakan statistik deskriptif. Dapatan kajian. Dalam bahagian ini, mengandungi maklumat demografi responden iaitu murid sekitar daerah Bacok. Kajian ini melibatkan seramai 240 orang responden dari 4 buah sekolah menengah di sekitar daerah Bacok. Jantinan bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan adalah sama, iaitu seramai 120 orang bersamaan 50%. Grade peperiksaan pertengahan tahun iaitu dari grade A hingga grade D menunjukkan grade B adalah paling tertinggi, iaitu 35.4%. Majoriti ibu bapa responden ramai yang bekerja dalam sektor kerajaan, iaitu sebanyak 35.42%. Kebanyakan responden mempunyai latar belakang pendidikan ibu bapa ijazah ke atas, iaitu sebanyak 41.67%. Dapatan objektif 1. Jadual ini ialah mengenai analisis tahap sikap murid dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah menengah di daerah Bacok. Dalam bahagian ini mengemukakan 10 soalan bagi mendapatkan respon tentang sikap murid dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Berdasarkan jadual, secara keseluruhan dapatan analisis tahap sikap murid dalam pembelajaran bahasa Melayu mencatatkan skor min pada tahap tinggi, iaitu min 4.11. Sisi hampir awalnya 0.641. Semua item menunjukkan tahap min adalah tinggi. Item 6 iaitu saya rasa kebanyakan topik dalam mata pelajaran bahasa Melayu dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian, telah mencatatkan min paling tinggi, iaitu min 4.28.
jangkauannya 0.731. Secara keseluruhan, sikap pelajar sekolah menengah terhadap bahasa Melayu semasa pengajaran dan pembelajaran berada pada tahap skor min yang tinggi sekaligus menjadi petanda bahawa sikap pelajar sekolah menengah semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu adalah positif. Dapatan objektif 2 menunjukkan tahap pencapaian akademik murid di sekolah menengah di daerah Pacok. Secara keseluruhan, item mencatatkan skor min pada tahap tinggi iaitu min 4.10, SP 0.711. Item 7 saya sangat gembira apabila guru meminta saya membaca karana yang telah saya hasilkan telah mencatatkan min paling tinggi iaitu min 4.25, SP 0.683. Tahap pencapaian akademik murid di sekolah menengah berada pada tahap skor min yang tinggi sekaligus menjadi petanda bahawa pencapaian murid sekolah menengah semasa melaksanakan pengajaran pembelajaran bahasa Melayu adalah positif. Dapatan objektif 3 menunjukkan hubungan antara sikap dengan tahap pencapaian akademik murid di sekolah menengah di daerah Pacok. Berdasarkan jadual, keputusan kajian mendapati nilai R 0.790. Hasil keputusan ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara sikap murid sekolah menengah terhadap bahasa Melayu semasa PDP berdasarkan pencapaian akademik. Nilai perkali persen R adalah 0.790, manakala nilai P ialah 0.00, iaitu lebih kecil dari 0.05. Keputusan ini menunjukkan bahawa signifikan pada P kurang 0.01. Ini bermakna kajian ini berjaya menolak hipotesis null. Nilai R yang rendah bermaksud hubungan yang lemah, tetapi perhubungannya adalah positif. Hal ini bermaksud faktor pencapaian akademik murid telah mempengaruhi sikap pelajar sekolah menengah terhadap bahasa Melayu semasa PDP. Seterusnya adalah aspek perbincangan tentang tahap sikap murid dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah menengah. Tahap sikap murid dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah berada pada tahap skor min yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan majoriti murid yang mempunyai sikap yang positif dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah. Murid yang mempunyai sikap yang positif dapat menghasilkan impak yang positif terhadap hasil pembelajaran bahasa Melayu dan kemenjadian murid di dalam bilik belajar. Kesan dari sikap yang positif juga dapat mendorong murid berfikir kritis, bersikap aktif di dalam kelas, boleh bekerjasama dalam kumpulan, meningkatkan kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi. Hal ini selari dengan kajian Ainul Rahman et al. 2017 yang menegaskan murid-murid sentiasa bekerjasama dengan ahli kumpulan dalam semua keadaan semasa pembelajaran bahasa Melayu yang berlangsung. Selain itu, dapatan kajian juga mendapati pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dapat menarik minat murid untuk mempelajari bahasa Melayu secara berkesan. Selari juga dengan kajian Abdul Rasid Jamian et al. 2016 mengatakan guru bahasa Melayu mengajar bahasa Melayu secara kreatif dan sentiasa memberi dorongan kepada murid dapat menghasilkan pelajaran yang cemerlang. Oleh itu, guru perlu mahir dalam semua aspek pedagogi dalam meningkatkan pencapaian murid, seterusnya dapat mewujudkan sikap positif dalam diri murid. Tambahan pula, menurut Zamri Mahmud 2020 mengatakan bahawa sikap terbentuk kerana wujudnya dari minat mempelajari bahasa sasaran dan harapan dari penguasaan bahasa yang dipelajari. Kesan dari minat untuk mempelajari bahasa Melayu, murid akan sentiasa belajar dan bersemangat untuk mempelajari bahasa Melayu di sekolah. Seterusnya, perbincangan dari aspek tahap pencapaian akademik murid di sekolah menengah. Berdasarkan dapatan kajian, kebanyakan responden kajian mendapat grade A dan B dalam keputusan peperiksaan pertengahan tahun. Terdapat juga murid yang memperoleh grade C, D dan E. Pelajar yang memperoleh grade C, D dan E ini kebanyakan berada dalam kelas aliran sastera dan sederhana. Hal ini disebabkan oleh murid sering bertanya guru semasa berada dalam kelas. Mereka juga berfikir secara positif kerana yakin tentang keupayaan diri bagi mencapai keputusan cemerlang dalam bahasa Melayu. Hal ini selari dengan kajian Zamri Mahmud et al. 2016 mengatakan pencapaian akademik murid dipengaruhi oleh sikap murid sama ada positif ataupun negatif. Sekiranya murid mempunyai sikap yang positif, murid akan memperoleh keputusan yang cemerlang dalam akademik, namun sebaliknya berlaku sekiranya murid tidak berfikir secara kreatif dan kritis. Akhir sekali berbincang dari aspek hubungan antara sikap dengan tahap pencapaian akademik murid di sekolah menengah.
Hubungan antara sikap dengan tahap pencapaian akademik murid di sekolah menengah didik dan pacu adalah positif kerana hubungan antara sikap dengan pencapaian akademik murid saling berkait. Hal ini selari dengan kajian Zamri Mahmud 2020 yang mendapati sikap mempengaruhi pencapaian murid, di mana murid yang bersikap tinggi terhadap pembelajaran bahasa Melayu lazimnya akan suka mendengar percakapan bahasa Melayu melalui media massa. Belajar bahasa Melayu bukan untuk lulus peperiksaan dan menguasai bahasa Melayu sepenuhnya. Sikap sebegini sudah pasti dapat meningkatkan pencapaian murid. Selari juga dengan kajian Muhammad Amin MB et al. 2015 menyatakan sikap yang positif terhadap pembelajaran akan meningkatkan pencapaian pelajar di sekolah. Seterusnya, kajian Nur Ashikin Ambaka et al. 2015 juga turut menyatakan tentang pentingnya sikap murid yang positif dapat melahirkan murid yang cemerlang di sekolah. Kesimpulan, kajian ini membicarakan tentang hubungan antara sikap dan pencapaian akademik murid dalam pengajaran dan pengajaran sekolah menengah. Kajian ini dapat membantu dan dijadikan sebagai panduan penyelidik baru dan rujukan pihak yang berkenaan. Seterusnya, meningkatkan mutu pendidikan negara seiring dengan negara maju yang lain. Secara keseluruhan, dapat dirumuskan semua lapisan masyarakat, terutama guru, sangat penting peranannya dalam meningkatkan sikap dan pencapaian akademik murid dalam proses pengajaran dan pengajaran bahasa Melayu di sekolah. Oleh itu, guru haruslah sentiasa bersedia dan memperoleh sebarang pembaruan dan cuba untuk menyelesaikan masalah yang timbul agar tahap sikap dan pencapaian pelajar dapat dipertingkatkan dalam pengajaran bahasa Melayu, terutamanya semasa proses PDP. Itu sahaja dari pembincangan saya. Sekian terima kasih.